Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Nazatul Husna binti P. Azhar daripada kelas AS2462C, iaitu daripada kumpulan 13. Tajuk kami adalah agama Buddha. Manakala tajuk saya pula adalah agama Buddha menurut aliran Theravada. Jadi ada dua bahagian. Bahagian yang pertama iaitu assignment, asal-usul manusia menurut aliran Theravada, dan juga bahagian yang kedua adalah ulasan artikel menurut aliran Theravada. Baiklah. Bagi bahagian yang pertama iaitu assignment, bagi pengenalan, mari kita kenal apa itu aliran Theravada. Jadi aliran Theravada ini merupakan satu aliran ajaran ataupun cabang daripada agama Buddha yang tertua diwujudkan dalam agama Buddha ini. Jadi aliran ini juga mempunyai tiga tanda kehadiran ataupun the three marks existence, iaitu yang pertama adalah anika, ketidakkekalan, yang kedua adalah anatta, tidak memiliki kepribadian, dan juga duka, iaitu ketidakpuasan hidup dan juga penderitaan. Jadi, aliran Theravada ini juga merupakan satu aliran yang agak ketat dan menekankan ataupun memberi penekanan lebih kepada sistem monastik. Isi satu iaitu asal-usul manusia dan pengertian manusia menurut aliran Theravada. Jadi, seperti yang kita tahu, pengasas agama Buddha ini merupakan seorang manusia yang bernama Buddha. Jadi, Buddha ini, beliau sendiri mempercayai bahawa perkataan Buddha ini bermaksud the awaken, iaitu mempercayai tentang kewujudan alam semesta. Jadi, kepercayaan terhadap kewujudan alam semesta di dalam aliran Theravada ini sebenarnya adalah tinggi. Kepercayaan alam semesta ini, kewujudan alam semesta ini berkekalan sehingga pada zaman ini, walaupun tak kira sama ada Buddha ini menjumpai sebarang bukti yang kukuh mengenai kewujudan alam semesta ini ataupun tidak menjumpainya langsung. Bahagian seterusnya merupakan isi kedua, iaitu unsur-unsur penciptaan manusia menurut aliran Theravada. Jadi bagi isi yang kedua ini, unsur-unsur penciptaan manusia ataupun kewujudan manusia menurut aliran Theravada ini adalah datangnya daripada cahaya yang terbentuk dalam pada masa yang sama dengan pembentukan alam semesta. Ataupun secara ringkasnya, cahaya yang semakin redup itu ataupun semakin samar-samar menghilang itu yang menunjukkan proses pembentukan manusia dari segi pembentukan jasad ataupun anggota tubuh badan dahulu. Isi yang ketiga iaitu manusia pertama menurut aliran Theravada. Jadi menurut aliran Theravada, seperti yang saya terangkan pada isi yang pertama tadi, iaitu kewujudan manusia pertama bukan hanya satu orang sahaja, malah ramai, lebih daripada satu orang, seperti yang saya terangkan tadi. Jadi pandangan Buddha ini menyatakan bahawa manusia ataupun kewujudan manusia ini tidak diciptakan tetapi terhasil dari proses yang agak rumit dan juga berkait rapat dengan kewujudan alam semesta tersebut. Ya, seperti proses kejadian bumi, planet-planet yang lain yang wujud di alam semesta, seperti itu. Jadi menurut pandangan beliau, jumlah manusia yang menghuni alam semesta ini adalah ramai dan bukan hanya seorang sahaja pada awalnya. Isi keempat ini merupakan tujuan dan juga tugas manusia menurut aliran Theravada. Jadi saya sendiri pasti, iaitu suatu perkara yang terjadi pasti ada tujuannya. Jadi menurut aliran Theravada ini, salah satu tujuan dan juga tugas seseorang manusia itu adalah dengan menjadi arhat serta mencapai nirvana. Jadi apakah itu arhat? Arhat ini merupakan suatu makhluk ataupun individu yang sempurna.
continuity sempurna di mana seseorang itu dapat memperolehi pemahaman mengenai kewujudan alam semesta yang sebenarnya serta telah mencapai nirvana. Jadi arhat ini juga merupakan satu pencapaian ideal bagi seseorang individu tersebut. Okay. Manakala apabila seseorang individu itu menjadi arhat, jadi dengan menjadi arhat ini, ia dapat mengatasi segala penderitaan hidup yang dialaminya di atas dunia ini serta membuatkan mereka terlepas ataupun dapat membebaskan diri daripada kelahiran semula setelah mati nanti. Okey, jadi apakah itu nirvana? Nirvana ini merupakan suatu tempat yang memberi kedamaian, memberi kebahagiaan hidup pada seseorang individu tersebut, di mana merupakan satu tempat yang sempurna di mata para pengikut di aliran Theravada ini. Okay? Dan juga nirvana ini merupakan satu pencapaian ataupun keadaan yang tertinggi yang ingin dicapai oleh setiap pengikut di aliran Theravada maupun di dalam keseluruhan agama Buddha itu. Isi kelima, kisah kelahiran semula menurut aliran Theravada. Jadi konsep kelahiran semula ini bukan sahaja ada di dalam aliran Theravada saja, bukan sahaja ada di dalam agama Buddha saja, malah saya percaya bahawa konsep ini juga ada di dalam segelintir agama di luar sana. Jadi, pengikut atau masyarakat aliran Theravada ini mempercayai bahawa kehidupan selepas mati ini ataupun kelahiran semula ini adalah benar, adalah wujud, dan ianya konsep ini berkait rapat dengan konsep karma. Okay, jadi apa itu karma? Karma ini bermaksud setiap peristiwa maupun perbuatan yang tidak baik terjadi akan mendapat hukuman yang sama terhadap individu yang melakukan tersebut. Sebagai contoh, saya buat jahat kepada rakan saya. Jadi perkara yang jahat itu akan datang balik kepada saya. Saya akan mendapat hukuman yang atas perbuatan saya itu. Itu sebagai contoh. Kemudian perkataan karma ini juga dianggap sebagai antara sebab mengapa manusia hidup di alam ini pada pendapat aliran Theravada. Jadi disebabkan oleh karma ini mempunyai hubungan kait dengan kelahiran semula. Setiap kelahiran semula adalah disebabkan oleh karma seseorang itu, di mana setiap perbuatan baik akan dilahirkan semula di alam kebahagiaan, manakala setiap perbuatan yang tidak baik akan dilahirkan semula di alam yang tidak lepas dengan penderitaan hidup. Bahagian kedua merupakan ulasan artikel menurut aliran Theravada. Jadi, ulasan artikel saya yang bertajuk Buddhism Theravada, Kesinambungan, Kepelbagaian dan juga Identiti, ataupun Theravada Buddhism, Continuity, Diversity and Identity, yang ditulis oleh Kate Crow. Saya mulakan dengan pengenalan. Jadi sama juga seperti yang saya terangkan di bahagian assignment pada bahagian 1, iaitu di mana aliran Theravada merupakan aliran agama Buddha yang tertua yang wujud, di mana ianya terkenal di sekitar negara-negara Asia Tenggara seperti Thailand, Burma, Sri Lanka dan juga India. India.
Jadi kepercayaan Theravada ini, kepercayaan aliran Theravada ini mempunyai bentuk pemujaan yang lembut, di mana aliran ini memberi penekanan terhadap sifat murah hati yang perlu ada pada setiap diri seseorang individu itu. Jadi bentuk-bentuk ajaran di dalam aliran Theravada ini diasaskan daripada sikap toleransi, akhlak, moral, kesedaran dan juga pandangan yang membawa kepada kepada sikap belas kasihan, bijaksana serta pembebasan daripada penderitaan terhadap para pengikutnya. Dan juga seperti yang saya katakan pada bahagian 1, iaitu Theravada ini mempunyai ataupun memberi penekanan terhadap sistem monastik, di mana sistem monastik ini dapat berinteraksi secara rapat dengan masyarakat awam. Selain itu, teks-teks yang ada ataupun digunakan di dalam aliran Theravada ini ianya dipelihara dan juga disimpan dengan rapi, di mana ia dikenali sebagai kanon Pali ataupun Pali Canon, yang di mana dipercayai bahawa teks-teksnya mengandungi beberapa ajaran agama Buddha ataupun ajaran asalnya di dalam agama Buddha itu tersebut. Isi yang ketiga iaitu apakah isu yang menarik bagi pendapat saya. Jadi, saya agak tertarik dengan isu meditasi ataupun cara bertapa ataupun bertakafur begitu. Jadi meditasi ini dijalankan oleh pengamal agama Buddha, dan meditasi juga bermaksud ataupun merupakan satu jalan ataupun satu cara bagi memperolehi nirvana dengan mencapai ketenangan. Jadi dari segi apa yang membuatkan saya minat dengan isu ini adalah saya tertarik dengan langkah bagaimana pengamal, penganut dan juga pengikut agama Buddha ini melakukan meditasi. Bagaimana bentuknya? Bagaimana bentuknya meditasi ini? Dan apa yang perlu dibuat semasa tempoh meditasi ini? Jadi penulis juga ada mengatakan bahawa pengamal akan mengumpulkan orang-orang pengikut-pengikutnya serta menyediakan bahan-bahan yang diperlukan semasa sesi meditasi ataupun sesi pemujaan Buddha ini. Bahan apakah? Bahan seperti kemenyan, beras, bunga, air dan juga lilin. Jadi rutin ataupun apa yang mereka lakukan semasa meditasi ini adalah mereka menunjukkan akhlak mulia, iaitu dengan melakukan sila, samadhi iaitu dengan meminta kejayaan, pana iaitu mencapai kebijaksanaan, dan juga pengamal juga telah memindahkan segala apa yang telah dia lakukan melalui pengabdiannya kepada seluruh rakyat agar dapat melepaskan diri pada samsara, iaitu kita kelahiran semula. Kemudian perkara yang membuatkan saya sokong ataupun tertarik dengan isu ini adalah dapat dilihat daripada segi tingkah laku yang dilakukan ketika tempoh meditasi ini. Itu daripada segi sudut tingkah laku, saya berminat, bukan berminat, maksud saya tertarik disebabkan oleh tujuan meditasi ini dijalankan. Dan apa yang saya dapat fahami adalah meditasi ini merupakan satu jalan untuk mencapai nirvana, iaitu dengan melepaskan diri daripada penderitaan hidup di dunia ini bagi mencapai kebahagiaan hidup mereka dengan menjaga tingkah laku dan juga perkataan, bukan saja tingkah laku, juga daripada perkataan juga oleh setiap individu tersebut. Isi yang keenam, adakah isu ataupun penulisan ini memberi impak kepada saya? Jadi, bagi pendapat saya, isu yang paling memberi impak kepada saya adalah
mengenai wanita di dalam monatikisme. Ya, jadi isu ini yang melibatkan para wanita yang juga boleh menjadi biarawati seperti para lelaki yang menjadi sami ataupun biku. Jadi terdapat suatu kisah ataupun suatu cerita yang diceritakan oleh penulis ini. Terdapat satu sejarah yang di mana pada suatu hari ibu saudara ataupun ibu angkat kepada Buddha yang dikenali sebagai Mahapajapati, ibu saudara ini telah melawat Buddha bersama-sama 500 orang puteri dengan permintaannya agar mereka dapat dan juga dibenarkan untuk memasuki sangha, iaitu komuniti sistem monastik, di mana pada masa itu hanya ada para lelaki sahaja dan tiada golongan wanita di dalam komuniti itu. Pada awalnya Buddha enggan dengan permintaan itu, tapi kemudiannya beliau berfikiran positif dan mengatakan bahawa golongan wanita juga boleh bersama-sama dan mampu untuk mencapai tahap yang tertinggi seperti golongan lelaki di dalam Theravada tersebut. Jadi dengan itu, mengapa saya mengatakan itu memberi impak kepada saya? Kerana konsep ini, konsep ataupun isu ini yang mana menjadikan golongan wanita sebagai biarawati ini sedikit sebanyak sebenarnya dapat meningkatkan taraf masyarakat, terutama sekali daripada segi golongan wanita. Jadi saya menyokong isu ini kerana ia seperti mengangkat darjat wanita, di mana wanita juga dibenarkan menjadi seorang biarawati, iaitu seperti seorang guru ataupun ketua begitu. Dan juga ianya dapat melindungi wanita, memberi hak kebebasan bersuara, juga tidak menindas wanita. Walau bagaimanapun, isu ini memberi impak kepada saya kerana wanita sepatutnya dihormati, disayangi dan juga dilindungi. Bukannya disanjungi ataupun disanjung tinggi. Ya, di mana hal itu dapat membawa kepada masalah feminisme. Timbulnya kumpulan kelompok-kelompok feminis, iaitu di mana apabila seseorang wanita itu hanya berpihak kepada pihak wanita sahaja dari pelbagai sudut, malah menolak semua perkara yang berkaitan lelaki, termasuk sebagai contohnya kelompok ini menginginkan wanita menjadi pemimpin juga, sebagai contohnya.